Dan terus saja kita hari ini nak berbincang tentang kebiasaan baru yang melibatkan kerjaya. Kalau mungkin anda sedang dalam industri tertentu yang mungkin impaknya akan pulih dalam tempoh 2-3 tahun akan datang. Jadi tak mungkin anda akan bertahan ya. Mungkin ada alternatif lain dapat membantu anda untuk mencari sinar baru, rentak baru ataupun pelbagai pencapaian baru dalam industri berkenaan. Kita akan bincangkan bersama dengan konsultan kerjaya Nik Amal Afif untuk berkongsi bagaimana untuk mengubah hala tuju kerjaya yang sesuai dengan perubahan dunia pada hari ini. Di talian, Assalamualaikum Cik Nik Amal. Waalaikumsalam Tuan Fitri. Baik, dapat dengar saya dengan jelas dan juga melihat saya? Boleh. Okey, baik. Terlebih dahulu sebagai mukadimahnya kita melihat bahawa dunia berubah dengan pantas. Jadi bagaimana, apa gerak kerja yang perlu dilakukan oleh industri yang terjejas ya, kalau mungkin ada yang sedang dalam industri berkenaan seperti perhotelan, pelancongan ataupun pengurusan acara. Apakah mereka ni wajar menggunakan ataupun seperti tunggu dan lihat apa yang akan berlaku dalam masa terdekat ataupun sudah mula kena gerakkan sesuatu sebagai backup plan ataupun alternatif lain dalam meneruskan hala tuju kerjaya ini? Silakan. Alright, terima kasih Tuan Fitri. Permulaan saya nak ucap selamat ulang tahun kepada TV3 dululah. Oh, terima kasih. 36 tahun. Alright, kembali pada topik. Apakah industri yang terjejas ini perlu wait and see, tunggu dan lihat ataupun ambil inisiatif? Pada pendapat saya ataupun berdasarkan survey kita bersama dengan rakan industri, tunggu dan lihat bukan inisiatif yang baik kerana kita ada bisnes yang perlu dijalankan, kita ada staff yang perlu disupport. Oleh itu, inisiatif di pihak industri, majikan ataupun syarikat sendiri perlu dimainkan. Contoh, di bidang perhotelan, kerana tak ada income daripada sewaan bilik sebagainya, mereka buat drive-thru ataupun delivery makanan daripada hotel sendiri. Mana kata, dulu tak pernah berlaku, makanan hotel boleh kita order ataupun boleh beli dan drive-thru macam ini. Tapi sekarang sudah ada. Kemudian bilik seminar sekarang memang tidak berlaku kerana tidak boleh berhimpun. Now, ada platform-platform yang sudah dibangunkan secara virtual, iaitu daripada mereka menyediakan bilik untuk latihan, sekarang mereka menyediakan satu platform untuk latihan. Contoh, macam saya seorang trainer, pelatih, penceramah, perunding motivasi, consultant. Kita perlu buat latihan-latihan. Tetapi kita sudah berubah mood dia kepada online. Oleh itu, bagi majikan ataupun syarikat yang ada inisiatif, mereka sediakan platform tersebut untuk trainer ataupun pelatih, perunding motivasi, gunakan platform mereka, berkumpul dengan audiens mereka secara online. So itu saya kira sebagai satu inisiatif yang bagus, bukan sekadar tunggu dan lihat lah. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh nak kata semua syarikat yang mampu ambil ataupun mampu adapt. Sebab kita percaya ada yang bersaiz skala besar, ada yang bersaiz kecil. Yang impacted sangat teruk ni sebenarnya saiz kecil tuan. Iaitu kita sebut sebagai PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Dan untuk makluman, PKS ini, industri kecil sederhana, merangkumi 65% daripada tenaga kerja dalam Malaysia. Labor force, tenaga buruh, tenaga bekerja dalam Malaysia, 65% ada dekat industri kecil sederhana. 35% lagi berada pada multinational company, syarikat antarabangsa, syarikat industri awam, sektor awam, badan berkanun ataupun JLC. So, apabila PKS ini terkesan, secara umumnya majoriti rakyat Malaysia terkesan lah. Memang kita dapat laporan daripada Jabatan Statistik Negara dan juga daripada Pekerja IAS. Memang yang impact adalah PKS dan mereka sangat bersyukur, sangat berterima kasih dan sangat menzahirkan appreciation, penghargaan kepada kerajaan kerana bagi bantuan. Sebab membantu mereka untuk survive bagi tempoh. Sepatutnya tanpa bantuan mereka boleh survive sebulan, 2 bulan. Tapi dengan bantuan, pemulihan retention employer, ERP, employee retention program sebagainya, menyebabkan mereka boleh extend lifespan ataupun jangka hayat bisnes sehingga 6 bulan. So tempoh itu mereka boleh kekalkan pekerja, pada masa yang sama cuba untuk cari cara untuk adapt. Kenapa? Sebab COVID-19 ni tuan, dia dah ubah banyak benda lah, dia ubah banyak benda. Antara yang berubah adalah behavior ataupun social behavior. Antara yang berubah lagi adalah kita sebut sebagai consumption. Customer behavior tu berubah. Dulu kita beli makanan, barang dapur basah, kita suka shopping, bawa satu family.
Tapi sekarang Tesco hantar ke rumah. Ada individu-individu yang buat inisiatif, kita sediakan barang dapur basah yang sudah siap dibersihkan sebagainya, hantar ke rumah. So behavior itu berubah. Dulu kita tengok movie, pergi panggung sebagainya, kita karaoke, kita ada aktiviti santai. Everything sekarang sudah pindah ke rumah, menyebabkan digital consumption sangat-sangat tinggi. So business kena adapt dengan digital. Nak tak nak memang perlu. Tapi bila beralih kepada digital, mungkin kurang penggunaan human touch itu ya. Maksudnya mungkin ada katakan organisasi itu ada departmen yang mungkin terpaksa ditutup sebab tidak lagi relevan dengan apa yang berlaku sekarang ini. Jadi menyebabkan ada yang dipanggil risiko dibuang kerja ataupun pengurangan gaji. Jadi ia amat membimbangkan terutama bagi mereka yang telah pun berusia pada usia tertentu kan. Jadi macam mana apa yang perlu mereka ada ni pada usia kan 50 kan nak cari kerja baru, nak buat skill baru kan, sedangkan dah lama dalam pengkhususan berkenaan. Jadi terasa migraine sekejap lah kan untuk menyusun kembali corak pendapatan dan sebagainya. Jadi macam mana tu untuk kategori umur yang sedemikian? Baik, tanpa dinafikan sakit kepala juga, memang sakit kepala. Sakit kepala nombor satu, dia semangat tu jatuh. Betul ya. Memang tak dinafikan. Sebab itu ada disediakan talian untuk dapat motivasi, talian untuk dapat sokongan ada. So itu kita tak nak nafikan. Walau bagaimanapun dia bukan kerja itu totally tak relevan. Dia jadi tak relevan sebab skill yang lama sudah tidak diperlukan. Dia perlukan skill yang baru. Sebab itu sebenarnya kalau saya ambil rujukan di Jepun, apabila berlaku bencana, antara fokus utama kerajaan mereka adalah memberi training, latihan, upskilling, reskilling. Skill set yang lama sudah tidak relevan, maka pekerja, staff, employer perlu diberi skill yang baru untuk menyebabkan mereka relevan, untuk mereka adapt, untuk baiki bisnes, untuk baiki jualan dan sebagainya. So, skill baru ini yang perlu diteroka. Kita memang tak boleh nak cakap, tak boleh belajar, dia kena selesa. Walaupun umur 50-an, yes, mereka terpaksa, memang kena push betul lah, keluar daripada zon selesa untuk belajar skill baru ini. Mungkin kalau dulu kita tengok contoh lah, kita ambil contoh, counter. Ada 10 orang yang jaga counter contoh. Sekarang mungkin bukan 10, mungkin sudah tinggal 4-5 orang. Kita akan sebut, dah hilang pekerjaan dah lagi 4-5 orang. Ya, betul. Tetapi sebenarnya buka satu ruang pekerjaan baru, iaitu customer support service secara online. Layan melalui panggilan, tele ke, ataupun secara online ke, chatting. Dia buka satu ruang yang baru, iaitu skill set yang baru. So, memang akan ada kerja yang shrink. Daripada jumlahnya 10, kecil jadi 5 orang je tinggal. Tetapi ada juga yang kita perlu tahu, yang satu sektor, satu pekerjaan baru yang tercipta kerana digital ni. So, saya lebih suka tekankan kepada skill set yang baru yang perlu ditambah baik, diteroka oleh mana-mana pekerja dan juga majikan. Majikan sendiri pun, kita jadikan Finland sebagai contoh. Sebenarnya work from home ni tuan, dah ada zaman dulu dah, lama dah, 5-6 tahun dah buat dah sebenarnya. Tapi sekarang dia jadi trend. Dan saya puji juga kepada PNB, Perbadangan Nasional Berhad, dia dah jadikan itu pilihan yang tetap. Okey. Apa berlaku dengan work from home? Kajian daripada majikan, bila buat survey, dia kata bukan production meningkat macam dekat Finland, tapi dekat Malaysia production menurun. Sebenarnya production menurun tu sebab apa? Pengurusan yang berbeza, mungkin tak guna tools yang betul, dia masih guna tools yang lama. So apabila kena paksa work from home, nak tak nak leadership style majikan berubah, syarikat pun adapt dengan tools dan teknologi yang baru. Nak tak nak, sekarang pun mereka terpaksa capai KPI. Dan bila kita tengok sekarang 3 bulan, 2 bulan setengah work from home, kerja berjalan, KPI capai, rupa-rupanya boleh buat. Dia kena tambah skill yang baru tersebut. Itu saja sebenarnya. Okey, jadi masa yang agak terhad sebab jauh kita nak bincang ni, termasuk masa depan graduan-graduan baru kan, ataupun yang berada di tahun akhir pengajian dalam kursus yang mungkin terjejas ini. Tapi apa nasihat kepada yang terjejas ini supaya pantas memikirkan strategi baru untuk terus survive dalam masa yang singkat ini, silakan. Alright, bagi yang kali ini topik fresh grad lah kiranya. Yang saya kena ucapkan takziah lah bagi batch 2020 ni memang sangat mencabar. Yang kita sedia maklum, kadar pengangguran negara dulu lebih kurang 2010 sampai 2019 lebih kurang 3 point something, 3.3, 3.2. Tiba-tiba 2 minggu PKP bulan Mac naik 3.9, bertambah 100,000 orang. Hanya 2 minggu je. Data yang tepat untuk bulan April dan bulan Mei tak ada lagi. Tapi kita dapat unjuran daripada Menteri Bankan Ekonomi, Datuk Seri Mustafa dan juga MIR, Malaysian Institute Economic Research. Dia kata, unjuran mereka kata,
pengangguran akan naik sampai juta, 1.8 juta, 2.4 juta. So fresh grad nak bersaing dengan jumlah tersebut sangat-sangat mencabar. Oleh itu memang kena buat tindakan segera walaupun final year, walaupun third year. Di pihak universiti mungkin tak sentuh banyaklah. Mereka ada inisiatif kena perbaharui silibus dan sebagainya, tapi di pihak fresh grad ataupun mereka yang orang kata belia ni 29 tahun ke bawah, option pertama adalah kena persiapkan terus profil diri. Apa maksud profil diri? Resume dah kena buat, LinkedIn account kena buat, online resume kena buat, website sendiri kena buat, dah kena upgrade serta-merta, kemaskini serta-merta. Memang kena buat. Account Job Street ke, Grad Malaysia ke, graduan sebagainya, job portal tu dah kena start dah. Start from even you third year, second year, final year, lagi-lagi lah kena buat. Kemudian seterusnya adalah yang kedua, tolong dapatkan RIKI, survey, bantuan-bantuan inisiatif daripada agensi kerajaan. Baik. Contoh agensi yang sangat bagus yang berikan adalah MDEC. Dia buat kerjasama dengan Coursera, tawarkan 3,800 kos digital online, siap dengan sijil. Ini kalau nak pergi dapat sijil buat kos online ni, saya subscribe. Itulah, kita kena banyak lagi berbincang ni, Cik Nia Kemal. InsyaAllah, ini tadi dapat kita gambarannya. Seperti Ahmad itulah menduga perasaan bila sebut perkataan takziah itu, tapi semoga ada perancangan yang rapi, ada sinar, ada kreativiti untuk bersaing kompetitif. Bapak, terima kasih kepada Cik Nia Kemal berkongsi haluan kerjaya dengan kita baik-baik ini. Baik. Ya, Cik Nia Kemal Afif, konsultan kerjaya yang berkongsi tentang mengubah hala tuju kerjaya, terutama yang sedang bergraduasi ataupun yang sedang membuat persiapan perubahan dalam aliran kerjaya. Semoga ada kejayaan untuk kita bersama.